Ulasan Abek Cina. Siri, tahukah anda kenyataan kontroversi oleh mendiang Tan Sri Koo Keng Kim? Saya bertuah dapat berkhidmat di bawah mendiang Tan Sri Koo Keng Kim 11 tahun lalu sebagai pembantu penyelidik. Tan Sri adalah seorang yang menukarkan pemikiran saya yang menjadi lebih Malaysia daripada kecinaan saya. Hari ini saya ingin mengulaskan beberapa kenyataan mendiang yang mendatangkan kontroversi di Malaysia, khususnya dari sudut pandangan sejarah yang mungkin mendatangkan kemarahan beberapa pihak. Nombor 1. Sepatutnya ada satu aliran sekolah di Malaysia sahaja. Mendiang Tan Sri berpendapat bahawa teknik pembelajaran di sekolah aliran Cina adalah seperti copycat, iaitu menghafal dan muntah balik sewaktu peperiksaan. Dalam satu perbualan dengan saya, mendiang Tan Sri juga berpendirian bahawa sekolah aliran Cina banyak menekankan keputusan peperiksaan yang memudaratkan pelajar dan mengelirukan apakah sebenarnya yang mereka berminat. Dengan ini, mendiang Tan Sri dilabelkan sebagai pengkhianat kaum Tionghoa oleh mereka yang bersifat chauvinis. Dan sewaktu pemergian beliau, ramai yang mengutuk beliau dengan perkataan yang tidak senonoh. Apek berharap mereka yang pernah mengutuk Tan Sri agar berasa kesal dan insaf kerana anda adalah seorang anak Malaysia. Sebab sini bukan Republik Rakyat Cina atau Taiwan. Nombor 2. Komunis bukan pejuang kebebasan dan kemerdekaan. Sebelum ini terdapat wakil rakyat yang kini berada di Pakatan Harapan pernah mengaitkan perjuangan komunis Malaya dengan kebebasan dan kemerdekaan. Apabila isu ini ditujukan kepada mendiang Tan Sri, menurut pemberita yang mewawancarakan, jawapan Tan Sri adalah kepala otak. Mendiang menjelaskan bahawa perjuangan komunis Malaya adalah untuk menubuhkan kerajaan komunis yang akan menunduk kepala kepada komunis antarabangsa yang berpangkalan di USSR ataupun Soviet Union Rusia. 2 minggu antara peninggalan penjajah Jepun dan kembalinya British, Parti Komunis Malaya telah bermaharajalela dan membunuh ramai secara sesuka hati. Mereka hanya berjuang untuk kepentingan parti mereka dan untuk kuasa sahaja. Tan Sri juga pernah menceritakan kepada saya salah satu tujuan utama penubuhan MCA pada 1949 adalah untuk menyekat penyebaran ideologi komunisme di kalangan warga Cina di Malaya. Memang saya setuju dengan pendapat Tan Sri. Kalau mereka adalah pejuang kemerdekaan, kenapa mereka teruskan melawan tentera Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas Malaysia mencapai kemerdekaan? Nombor 3. Malaysia tidak pernah dijajah sepenuhnya. Tan Sri banyak berhujah dalam forum bahawa Malaysia ataupun Malaya tidak pernah dijajahi sepenuhnya oleh British melainkan negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Dinding, Melaka, Singapura dan juga Sabah Sarawak. Beliau berkata, negeri-negeri lain adalah protectorate ataupun negeri perlindungan bawah British. Salah satu ciri penjajahan adalah penyingkiran institusi diraja oleh penjajah seperti India dan Myanmar. Malahan di tanah Melayu, terdapatnya negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Institusi diraja dikekalkan dan British hanya melantik penasihat yang bertaraf residen dan komisioner sahaja. Bila ditanyakan apakah signifikasi pada tanggal 31 Ogos 1957, Tan Sri menjawab secara terus dan penuh semangat bahawa tanggal 31 Ogos 1957 adalah satu tarikh institusi-institusi diraja Malaya secara sukarela menyerah kuasa mutlak tuanku-tuanku kepada rakyat melalui parlimen menjadikan Malaya satu persekutuan yang berasaskan raja berperlembagaan. Beliau juga menghuraikan bahawa pernah sekali British cuba menjadikan tanah Melayu sebagai tanah jajahan sepenuhnya bawah Malayan Union. Masa itu, sebuah pertubuhan telah didubuhkan untuk menentang usaha tersebut dan berjaya mengekalkan kedaulatan institusi diraja. Pertubuhan tersebut adalah United Malay National Organisation UMNO. Nombor 4. Hang Tuah dan Hang Lipo tidak pernah wujud. Sewaktu berlakunya kontroversi tersebut, sayalah yang berurusan dengan rakan-rakan media bagi pihak mendiang. Tan Sri berkata kepada saya bahawa karyaan yang mencatatkan Hang Tuah dan Hang Lipo adalah Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Namun, karya-karya tersebut adalah klasik sastera, banyak unsur-unsur mitos yang tidak logik dan bukannya rujukan sejarah yang tepat. Namun, terdapat juga kebenaran dalam karyaan-karyaan ini yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen sejarah ataupun artifak yang lain. Tan Sri merujuk kepada
Chronicle of Ming, iaitu catatan Diraja Dinasti Ming yang mencatatkan secara terperinci tentang Kesultanan Melaka, tapi Chronicle of Ming langsung tidak menyebut tentang Hang Tuah dan Hang Liput. Beliau mengeluh bahawa beliau adalah seorang sejarawan. Yang terpenting bagi seorang sejarawan adalah untuk mengenal pasti fakta sebelum mengeluarkan pendapat. Beliau tidak dapat memberikan sudut sejarah mengenai seorang tokoh jikalau tiada bukti atau artifak kukuh untuk membuktikan kewujudannya seperti Robin Hood. Akan tetapi, mendiang juga berpendapat bahawa daripada mempopulasikan seorang tokoh legendari, penekanan harus diberikan kepada laksamana-laksamana dan tokoh-tokoh lain yang telah menyumbangkan kepada perkembangan negara kita. Nombor 5. Tiadanya pendatang di kalangan orang Malaysia. Tan Sri berkata, perkataan pendatang dan orang Malaysia adalah berjanggal maksudnya. Maksud sebenar pendatang adalah seorang bukan warga negara yang berasal dari sebuah negara lain yang duduk di negara ini. Sekiranya seorang dilahirkan dan dibesarkan di sini sebagai warga negara, maka orang itu bukannya pendatang. Beliau juga mengkritikkan polisi yang meminta kita untuk menanda pilihan Melayu, Cina, India dan lain-lain, di mana seharusnya menggelar diri sebagai orang Malaysia. Akhir kata, sebagai seorang anak murid mendiang Tan Sri, saya berpendapat bahawa kita seharusnya membaca Tan Sri secara keseluruhannya. Kita tidak sepatutnya mengambil kata-kata Tan Sri dari konteks beliau. Contohnya, jikalau seseorang bukan pendatang di negara yang dilahirkan, maka orang itu seharusnya sekurang-kurangnya boleh berucap dalam bahasa kebangsaan negara itu dan memberikan taat setia kepada negara itu dan bukannya negara asalan moyang. Tan Sri telah meninggalkan kita buat selama-lamanya 2 tahun lalu. Saya berhasrat untuk mewarisi semangat Tan Sri yang mencintai negara. Terima kasih kerana menonton ulasan Apek Cina siri Tahukah Anda? Jumpa lagi.